Saya Nurul Syahada binti S. Rusman. Saya penyelia rangkaian paip pembentungan. Saya sebagai penyelia rangkaian pembentungan, antara tugasnya berkait dengan paip pembentungan awam lah. Sekiranya terdapat masalah pada sistem pembentungan bersambung, saya sebagai penyelia akan bertindak untuk menyiasat ataupun mengarah kaki tangan saya untuk menyelesaikan sebarang masalah yang berlaku mengikut situasi itu. Setiap pagi saya akan masuk kerja pada pukul 8. Untuk permulaan kerja harian saya, biasanya saya akan berjumpa dengan kaki tangan saya di bilik mesyuarat lah untuk mendapatkan maklumat kerja yang telah mereka lakukan hari semalam. Assalamualaikum dan selamat pagi. Seperti biasa, sebelum agihan kerja dibuat, kita akan beritahu langkah-langkah keselamatan lah. Assalamualaikum. Salam. Ni Kak, hai, komplain semalam saya dah update. Semalam Eten dah pergi. Pemirsa boleh tengoklah. Yang ni perlu siasatan. Sebabnya Ni siapa supervisor? ini Asrul. Nanti yang ni saya dah inform dekat dia. Lepas tu yang mana yang loading ni pun saya dah schedule pada data lah. Selepas kerja di pejabat, saya akan terus ke tapak. Indah Water Consortium merupakan satu syarikat nasional yang telah diamanahkanlah dengan tugas untuk membangunkan dan menyelenggara sistem pembentungan yang moden dan efisien untuk semua rakyat Malaysia lah. Sistem pembentungan yang moden dan efisien adalah demi memastikan air bersih dapat dilepaskan ke saliran pengairan lah. Tanpa loji rawatan Indah Water, air mungkin akan dilepaskan ke sungai lah. Kesan dia nanti air akan busuk, kotor. Sebab itu pentingnya loji rawatan Indah Water ni sendiri. Sebabnya apabila air yang tak dirawat, dia akan dilepaskan ke sungai. Dia akan memberi kesan oksigen dalam sungai akan kurang, ikan akan mati. Dia akan memberi kesan kepada ekosistem lah. Kes pencemaran semakin menjadi-jadilah. Tambahan pula, sekarang ada sesetengah pihak telah membuang sisa haram ni ke lurang pembentungan kumbahan lah. Manangkan sistem pembentungan bersambung ni, dia terus ke loji. Jadi sisa haram ni pun dia terus ke loji dan dia akan memberi kesan lah kepada loji rawatan tersebut. Sebab tu setiap kali mendapat aduan berkenaan dengan sisa haram masuk ni, kita kena cepatlah. Kena cepat bertindak supaya kita mencari punca masalah itu dan menyelesaikan dengan segeralah. Semasa penyiasatan kemasukan sisa haram, saya bersama pasukan saya akan membuka manhole mengikut aliran sisa haram itulah sendiri. Kita akan melihat, mengenal pasti sama ada dari segi bau, warna, untuk mengesan dari mana kemasukan sisa haram tersebut. Sehinggalah kita menjumpai punca sisa haram tersebut, barulah kita laporkan kepada pihak yang berwajib lah. Persepsi orang terhadap kerja saya ni antaranya ada yang memandang rendah lah, sebabnya kita bergelumang dengan benda yang kotor, sedangkan sebenarnya kita tak perlu pun, sebab sekarang ni dah bermacam-macam teknologi. Kita cuma perlu gunakan
peralatan yang sepatutnya sahaja. Bukanlah seperti yang orang sekeliling fikirkan. Kalau nak ikutkan, memang hampir setiap harilah masalah tu ada. Masalah pada paip pembentungan bersambung ni memandangkan usia paip itu sendirilah. Kebanyakannya paip pembentungan bersambung ni ada yang melebihi 30 tahun pun ada. Sekarang saya berada di tapak bagi kerja-kerja CCTV. Kerja CCTV ini dilakukan bagi memeriksa paip durang indah water lah. Paip durang kumbahan bagi memeriksa keadaan paip semasa. Memandangkan kita tidak boleh memeriksa secara pandangan mata kasar lah. Kerja-kerja CCTV sekarang kita sedang buat ni adalah untuk memeriksa lah keadaan lurang paip sama ada dia ada masalah atau tidak, ataupun untuk proses penyelenggaraan lah kebiasaannya. Rangkaian paip pembentungan, operasinya selama 24 jam lah. Memang tiada cuti dan sentiasa ada perakhiran tugas. Sekiranya ada panggilan kecemasan ataupun memerlukan tindakan yang segera dari segi masalah yang timbul, kami kena segeralah ke tapak tersebut. Dan ada yang kelakuan orang pun dari segi pembuangan yang contoh macam buang barang-barang yang pepejal semua, dia akan memberi kesan kepada paip pembentungan ni lah. Sebab tu berlakunya sumbatan dan yang lebih teruk dia menyebabkan paip terpecah lah. Antara kepuasan saya setiap kali dapat menyelesaikan suatu siasatan itulah apabila lagi satu dapat membantu rakan-rakan sekerja saya, serta antaranya membantu pasukan saya lah memahami sasaran prestasi lah dan matlamat. Sebelum saya nak mengambil pekerja wanita ni, saya dah fikir semasa-masanya lah. Perlu ambil ke tidak semasa sesi interview. Tetapi saya cuba mewujudkan kerja-kerja yang dibuat oleh seksyen saya ni kebanyakannya dibuat oleh lelaki. Orang lelaki lah, kaum lelaki. Saya tonjolkan kaum wanita dekat sini untuk menunjukkan beliau pun mampu buat. Untuk mewujudkan keterampilan seorang perempuan, beliau pun mampu juga buat kerja-kerja yang mempunyai cabaran yang agak tinggi, beliau mampu buat. Lelaki menganggap perempuan ni lembut, tak sesuai kerja lasak. Lepas tu tambahan pula saya bekerja di kalangan kaum lelaki, apatah lagi mengetahui diorang. Itulah yang cabaran yang sebenar lah. Tapi apabila saya membantu pasukan memahami sasaran prestasi, berkongsi ilmu serta memahami serta menghormati sesama sendiri, hubungan yang baik tu dapat diwujudkan dan tiada apa yang mustahil. Pendek cerita, kekuatan fizikal tu, kekuatan sebenar bukanlah pada fizikal, tapi kekuatan sebenar adalah pada semangat seseorang tu sendiri. Kerja kita dah siap, kita dah boleh kembali sekarang ya.